Kemenangan 5-0, kemenangan 0-4. Itu yang terjadi pada keputusan game Arsenal dengan Liverpool dalam game week 21. Assalamualaikum dan selamat petang. By the way, thank you pada korang dah subscribe channel aku ni. Terima kasih juga pada korang yang dah komen channel aku ni. Terima kasih juga pada semua yang banyak menyokong aku. Kita kembali dalam player prediction aku minggu ni, iaitu game week ke-22. Sebelum tu aku nak buat summary sikit untuk game week 21. Game Arsenal kembali dalam landasan. Dalam 5 game terakhir, tak termasuk kompetisi lain, Arsenal hanya memperolehi 2 kemenangan, 1 seri dan 2 kekalahan. Kemenangan terakhir dalam game week ke-17 bertemu Brighton 2-0, bermain dekat home. Selepas tu seri dengan Liverpool dan kalah dengan West Ham dengan Fulham. Dalam kemenangan 5-0 bertemu Crystal Palace, Gabriel dan Martinelli agak menarik padaku. 2 gol awal dari Gabriel dan 2 gol Martinelli dalam masa tambahan. Kemenangan 0-4 menjadikan Liverpool kekal di kedudukan pertama dalam table. Jota dan Nunes masing-masing 2 gol. Pada aku, Bournemouth agak bagus bertahan dalam first half. Masuk second half, Bournemouth dah tak mampu bertahan dalam games ni. Dalam 5 kemenangan terakhir musim ni, tidak termasuk competition lain ya, Liverpool memperolehi 3 kemenangan, 2 draw dan tiada kekalahan kat situ. Last kekalahan Liverpool musim ni di week ke-7 bertemu dengan Spurs. Pada aku tak sabar nak tunggu game tu. Game tu agak seronok, okey, sebab ada plot twist yang rasa agak menarik sebenarnya nak tengok. Okey. Cerita seterusnya adalah berkenaan dengan Newcastle. Sekali lagi kalah dalam 5 perlawanan terakhir, hanya 1 kemenangan yang diperolehi dalam game week ke-7. Bertemu dengan Fulham 3-0 masa tu dekat home. Kali ni dalam game week 21 kalah dengan Man City 2-3. Pada aku game yang agak menarik. Newcastle dah leading 2-1 sebenarnya dalam first half. Second half selepas kemasukan KDB, baru ada jaringan dari KDB dan Oscar Bob. Okey. Satu lagi game yang pada aku agak menarik ialah pertemuan antara Brentford dengan Nottingham Forest. Pada aku agak menarik sebenarnya game tu. Bukan kemenangan Brentford yang menarik perhatian aku sebenarnya, tapi kepulangan player forward Brentford iaitu Tone. Ada jaringan setelah tamat kena suspend, first game terus buat jaringan. Memang padu lah mamat tu. Okey, Tone dalam radar aku sebenarnya untuk dibawa masuk ke dalam tim aku. So kita tunggu games-games lain. Okey, antara yang aku rasa, aku sebut satu-satu. Okey, beli seri dengan Luton, bertemu dekat home, seri satu sama. Ada jaringan last minute, Morris. Chelsea menang dengan Fulham 1-0. Palmer sekali lagi gol. 2 minggu dah jaringkan gol. Aku rasa agak menarik sebenarnya untuk lihat Palmer. Aston Villa seri dengan Burnley 0-0, bermain dekat away. Everton agak bagus bertahan. Watkins dalam 4 games tak ada gol. Nanya. Okey, aku sendiri pun ada Watkins sendiri. Man U seri dengan Spurs, game yang agak menarik. West Ham seri dengan Sheffield United, bermain dekat away. Dah hampir nak menang sebenarnya untuk West Ham, tapi ada penalti last minute. Okey. Brighton seri dengan Wolves. Brighton tak menggunakan advantage lah bermain dekat home. So itu antara summary sedikit untuk game week 21. Dan sekarang aku masuk pada next game, iaitu game week ke-22. Dalam game week ke-22 ni akan deadline hari Rabu 31 hari bulan 1 2024 2 pagi. Awal pagi Rabu. Jadi korang kena lock betul-betul tim korang, prepare betul-betul tim korang untuk tidak terlepas benda ni. 5 game akan main Rabu pagi 31 hari bulan tu. 3 game akan main Khamis pagi 1 hari bulan 2. Dan 2 game lagi akan main Jumaat pagi 2 bulan 2 2024. Game week 23 pula akan deadline hari Sabtu 3 bulan 2 7 petang. Agak dekat. Game week 22 hari Rabu dan game week ke-23 hari Sabtu. Agak dekat bro. Jadi korang kena alert benda tu. Okey. Yang kedua, bersedia dengan game week ke-25 dan 26 yang akan ada double game dan blank game. Double game yang aku nampak kat sini 17 bulan 2 2024. Brentford akan bermain dengan Liverpool dengan Man City, dan Man City akan bertemu dengan Chelsea dengan Brentford. So Brentford, Man City, dua-dua akan ada double game. Untuk game week 26 pula ada blank game, iaitu 24 bulan 2 2024. Chelsea, Liverpool, Luton dan Spurs yang tak akan bermain dalam game week ke-26. Chelsea dan Liverpool terlibat dengan EFL Cup final game tu, dan automatic games antara Chelsea dengan Spurs, Liverpool dengan Luton dipostpone.
So kita tunggu reschedule balik daripada FPL. Perkara ketiga kat sini adalah AFCON dan Asia Cup. Kita tahu dah bermula 13 hari bulan dan 14 hari bulan. Antara player yang terlibat Salah, Son, Mitoma, Tomiyasu, Wisa, Jackson, Kudus dan Wang, dan ada lagi beberapa player. Berita yang pada aku agak kurang menarik ialah Salah injured. So dalam pertemuan bertemu Ghana, first half Salah dikeluarkan injured bahagian hamstring. Aku boleh sedikit ceritalah pasal Salah untuk status terakhir yang aku dapat kat sini. Kecederaan Salah lebih serius daripada yang difikirkan. Ini yang ditulis oleh Sam Milne dalam laman web thisisanfield.com dalam 22 hari bulan 1. Bertemu dengan Ghana dalam AFCON Games, hamstring. Minimum kat sini aku boleh nampak untuk injured Salah adalah 3 minggu ke 4 minggu. Jangkaan Salah akan bermain, pada aku tolaklah sekiranya Egypt tak layak ke final AFCON. Boleh jadi games EPL paling awal yang aku nampak kat sini adalah game week 25, iaitu bertemu dengan Brentford dalam 17 bulan 2 2024. Itu pun tak full game, boleh jadi 30 minit ataupun akhir game mungkin jadi 20 minit atau 15 minit. Okey, jadi kita tunggu. Tapi ingat, Liverpool ada satu game lagi iaitu EFL Cup Final bertemu dengan Chelsea 26 bulan 2 2024 dalam game week 25. Okey, boleh jadi dalam game week 25 tak bermain penuh iaitu 30 minit, dan aku jangkakan mungkin bertemu dengan Chelsea mungkin akan bermain full. Itu pun pada aku game week 25 kalau tak jadi double game lah. Okey, kalau jadi double game, kemungkinan pada aku salah satu game dalam game week 25 tak akan Salah bermain. Mungkin pertemuan kedua, iaitu mungkin tak salah aku dalam bertemu dengan Luton, mungkin akan Salah bermain tapi tak full pada aku. Mungkin dalam 30 minit juga minimum yang aku nampak kat sini. Dan mungkin bertemu dengan Chelsea untuk final EFL Cup mungkin akan bermain. Pada aku untuk Salah dalam 3 minggu 4 minggu mungkin Salah akan direcovery balik. So kita tunggu. Aku tak sabar sebenarnya nak ambil Salah balik, tapi dah injured, jadi korang kena susun betul-betul. Games tupuan untuk game week 22. Macam biasa aku letakkan 3 kat sini. Aston Villa bertemu Newcastle. Pada aku first game yang aku rasa agak menarik sebenarnya untuk ditengok. Advantage pada Aston Villa yang bermain dekat home. Kedudukan Aston Villa sekarang dalam nombor 4, sama poin dengan Arsenal dan Man City, 43 poin. Cuma Man City kurang 1 game. Newcastle pula dalam kedudukan nombor 10 sebab 4 kekalahan straight dalam 5 game terakhir. Agak memeranjatkan pada aku, agak kurang menarik. Jadi predik aku mengatakan kat sini game ni akan seri tapi ada jaringan. Kemudian game kedua kat sini adalah Liverpool dan Chelsea, antara perlawanan yang aku ditunggu. Okey, sebenarnya dalam 5 perlawanan terakhir 5 kali seri. Okey, agak kurang menarik ada seri satu sama. Itu pun latest pertemuan lah, bermain dekat Stamford Bridge. Predik aku mengatakan sama juga macam Villa Newcastle, seri ada jaringan. Kemudian game ketiga kat sini adalah Man City dengan Burnley. Perlawanan yang sepatutnya mudah untuk Man City menang. Dalam 5 pertemuan terakhir Man City bertemu Burnley, berpihak kepada Man City dengan 5 kemenangan. So aku boleh mengatakan game ni akan dimenangi oleh Man City. Dan perkara terakhir kat sini, sekali lagi aku buat reminder pada korang, iaitu gelar game week ke-22 akan deadline 31 bulan 1 2024 2 pagi. Game week 23 akan deadline 3 bulan 2 2024 7 petang. Agak dekat sebenarnya, 3 hari lebih kurang macam tu. Dalam game week ke-25 akan ada double game, Brentford dengan Man City akan terlibat. Game week 26 akan ada blank game, Chelsea, Liverpool, Luton dan Spurs akan terlibat dengan blank game. Cuma dalam game week 25 tak confirm lagi, mungkin ada satu lagi atau 2 tim lagi akan ada double game. So kita tunggu. So sekarang ni kita masuk dalam player prediction aku. Okay, first player kat sini adalah Pedro Porro, iaitu pemain dekat Spurs, bermain bahagian defense. Minggu ni akan bertemu dengan Brentford, kemudian akan bertemu dengan Everton, kemudian akan bertemu dengan Brighton dan Wolves. Dalam last game bertemu dengan Man U, draw 2 sama. 2 player dalam radar aku dalam game ni adalah Ojlan dengan Werner. Werner pada aku agak menarik. Okey, pada aku jadi aku tengah perhatikan Werner. Dalam game ni pada aku Ojlan agak menarik, ada buat 1 gol dan 1 assist. Untuk poin Pedro Porro, 90 minit main ada 2 poin kat situ, ada 1 assist, 3 kat situ. Goal conceded ada 2, situ dah negatif 1. Bonus ada 2. So total kat sini 6 poin. Dari segi statistik aku boleh nampak untuk Pedro Porro ada 1 shoot, ada on target 1, expect goal kat situ adalah 0.03.
kipas kat situ adalah 5, expect assist ada di situ adalah 0.74. Dalam bertemu dengan Brentford tak ada apa-apa jaringan dan tak ada apa-apa assist daripada Pedro Porro. Untuk player-player Spurs yang terlibat dengan AFCON dan Asia Cup ada 3 kat sini, Bissouma, Sa dan Son. Okay, last kemenangan Spurs dalam EPL bertemu dengan Brentford, bermain dekat home 2-0. Selepas tu ada satu lagi pertemuan bermain dekat home tapi Spurs kalah 1-3 dalam EPL 22-23 masa tu. Lebih banyak seri daripada menang dalam game 5 game terakhir. Predict aku mengatakan Spurs menang tapi tak menang besar, menang tipis padaku. Competition lain yang terlibat untuk Spurs tak ada. Rekod 5 pertemuan terakhir aku boleh nampak kat sini ada 1 kemenangan, 3 seri dan 1 kekalahan. Dari segi rekod player 5 pertemuan terakhir aku nampak 2 player ni agak menarik. Satu ex player iaitu Kane ada 2 gol. Madison pula ada rekod 2 assist kat situ. Dan player kedua aku kat sini adalah Alex Moreno, iaitu player yang bermain dekat bahagian defend, main dekat Aston Villa. Price yang pada aku tak berapa nak tinggi, sangat boleh lah dibeli. Okey, pada aku 5.1. Bertemu dengan Newcastle minggu ni, kemudian akan bertemu Sheffield United, Man U dan Fulham. Dalam pertemuan game terakhir iaitu game week 21, ada kat situ 7 point untuk Alex Moreno. Ada 90 minit main, ada clean sheet kat situ 1, 4 point, bonus kat situ 1. Dalam game bertemu dengan Everton, aku sebenarnya expect yang Aston Villa akan menang dalam game ni. Dari segi performance yang pada aku agak menarik sebenarnya untuk Aston Villa, tapi berkesudahan dengan seri 0-0. Mungkin disebabkan advantage yang ada pada Everton yang bermain dekat home agak kental sebenarnya. Dalam game ni Everton agak bagus bertahan. Untuk dari segi statistik kat sini, untuk Alex Moreno ada 0 on target 0. Ini mungkin disebabkan Alex Moreno bermain bahagian defend. Okey, dari segi kipas ada 2 kat situ, expect assist kat situ adalah 0.17. Dalam 5 game bertemu dengan Newcastle, sebenarnya Alex Moreno ada 1 assist kat sini, agak bagus sebenarnya. Dan player-player Aston Villa yang terlibat dengan AFCON dan Asia Cup hanya seorang je, Traore. Aston Villa hanya ada 1 rekod kemenangan dalam 5 pertemuan bertemu dengan Newcastle. EPL 22-23 ada kemenangan 3-0 bermain dekat home. Itu saja perlawanan yang bermain dekat home yang menang. Yang lain ada satu lagi mungkin, kalau kau tanya aku, ada kekalahan. Yang lain semuanya bermain dekat home Newcastle. Rekod yang lebih berpihak kepada Newcastle dengan 3 kemenangan dalam 5 pertemuan. Dari segi performa dan advantage lebih nampak Aston Villa pada aku. Predict mengatakan Aston Villa menang tipis. Competition lain yang terlibat dalam minggu ni tak ada untuk Aston Villa. Rekod 5 pertemuan terakhir boleh nampak kat sini ada 1 kemenangan, ada 1 seri dan 3 kekalahan. Agak kurang menarik dari segi rekod. Okey, rekod player pertemuan terakhir bertemu dengan Newcastle iaitu Watkins, ada 3 gol dan 2 assist. Okey, player ketiga aku sini adalah Joe Pedro, iaitu bermain dekat Brighton, bermain bahagian forward. Minggu ni bertemu dengan Luton dan kemudian bertemu dengan Crystal Palace, Spurs dan West Ham. Sheffield United. Dalam game week ke-21 ada keputusan seri 0-0 bertemu dengan Wolves. Aspek game ni sebenarnya pada aku dimenangi oleh Brighton dari segi advantage bermain dekat home. Kedua-dua tim agak bagus bertahan. Ini yang aku nampak lah. Untuk point untuk Joe Pedro bertemu dengan Wolves hanya 2 point saja. Dari segi statistik ada 4 shoot on target 2, expect goal kat situ adalah 0.33. Kipas kat situ adalah 0, expect assist kat situ adalah 0.00. 5 game terakhir bertemu dengan Luton hanya ada 1 assist daripada Joe Pedro. Player Brighton yang terlibat dengan AFCON dan Asia Cup ada 3 kat sini, Adingra, Lapte, Mitoma. Hanya ada 1 perlawanan saja yang relevan untuk pertemuan kedua-dua tim ni pada aku, sebab pertemuan kedua-dua tim ni tak banyak yang ada. 3 game lagi rekod yang agak lama iaitu 2016 dan 2009. Pertemuan pertama berpihak kepada Brighton dalam musim ni, menang 4-1. Predict aku mengatakan Brighton akan menang dalam gini. Untuk competition lain yang terlibat dalam minggu ni tak ada untuk Brighton. Rekod 5 pertemuan terakhir lebih berpihak kepada Brighton. Hanya 1 saja yang aku rasa rekod yang relevan, ada kemenangan kat situ. Rekod player pula 5 pertemuan terakhir ada 4 pada aku. Solly March, Joe Pedro, Adingra, Ferguson masing-masing ada menyumbang 1 gol.
dalam bertemu dengan Luton. Player keempat aku kat sini adalah De Bruyne. Okey, iaitu pemain yang bermain dekat Man City. Kalau ikutkan, baru nampak De Bruyne ni masuk dalam skuad Man City. So aku sebut KDB lah, senang kan. Dalam pertemuan bertemu dengan Newcastle, ada kemenangan 2-3 bermain dekat tempat Newcastle. Aspek game ni aku boleh katakan Man City akan menang lah. Newcastle pada aku agak berjaya di hadapan dalam first half 2-1 masa tu. Second half selepas kemasukan KDB baru nampak impact kemenangan Man City, iaitu ada 1 gol dan 1 assist. Dari segi poin pula, dalam masa 21 minit saja KDB ada 1 gol, ada 1 assist. Agak bagus sebenarnya, dan automatik kat situ ada 3 poin. Dari segi statistik kat sini ada 2 shoot, ada on target 1, aspek gol kat sini adalah 0.14, kipas kat situ adalah 3, aspek assist kat sini adalah 1.07. Dalam 5 pertemuan games terakhir bertemu dengan Burnley, ada 2 jaringan daripada KDB dan 2 assist daripada KDB. Player Man City yang terlibat dengan AFCON dengan Asia Cup tak ada. Okey, 5 perlawanan terakhir berpihak kepada Man City dengan 5 kemenangan. Yang menariknya pada aku, dalam 5 game terakhir ni Man City tidak ada bolos pun bertemu dengan Burnley. Man City mengumpul 15 gol dalam 5 perlawanan terakhir. Kemenangan besar dalam season lepas 6-0, iaitu bertemu dekat competition FA Cup. Predict aku mengatakan Man City akan menang dalam game ni. Competition yang lain terlibat untuk minggu ni untuk Man City tak ada. 5 rekod pertemuan terakhir aku boleh nampak kat sini ada 5 kemenangan lah, seperti yang aku cakap tadi. Dan rekod player pula 5 pertemuan terakhir aku nampak sini Haaland. Hanya 2 perlawanan tapi dah menyumbang 5 gol. Agak menarik sebenarnya untuk Haaland. Kalau sekiranya Haaland okey, aku rasa ramai juga akan cuba bawa Haaland masuk dalam. Player kelima aku kat sini adalah Bowen, iaitu bermain dekat West Ham bahagian midfield. Bertemu dengan Bournemouth minggu ni, kemudian bertemu dengan Man U, Arsenal dan NFO. Dalam game week ke-21 ada keputusan seri bertemu dengan Sheffield United. Aspek game ni aku jangkakan West Ham akan menang. Agak bagus sebenarnya Sheffield United, okey, dan berkesudahan dengan seri. Dalam game ni ada red card bagi kedua-dua tim ni. Sheffield United ada jaringan last minute penalty. Korang boleh tengok dalam highlight, okey. Poin kat sini untuk Bowen 2 poin saja. Dari segi statistik ada 4 shoot, on target 0, aspek goal kat situ adalah 0.35, kipas kat situ adalah 0, aspek assist adalah 0.00. Dalam masa 90 minit hanya ini saja untuk Bowen. Aku rasa untuk minggu ni adalah peluang untuk Bowen menunjukkan siapa sebenarnya dia. Okey, jadi aku tunggu. Okey, dalam 5 game terakhir bertemu dengan Bournemouth, Bowen ada 3 gol, ada 1 assist. Player West Ham yang terlibat dengan AFCON dengan Asia Cup ada Cornet, Aguerd, Kudus dengan Benrahma. 4 player yang terlibat dengan AFCON dan Asia Cup. West Ham ada rekod 2 kemenangan besar 4-0, EPL 22-23 away dan EPL 19-20. Pada aku untuk Bournemouth ni agak kena berjaga-jagalah, sebab pernah juga ada rekod yang agak baik bertemu dengan West Ham. Bournemouth pernah menang 3-5 bermain dengan West Ham dekat tempat West Ham, iaitu home. Predict aku mengatakan West Ham menang, tapi ada bolos ikut pada performa Bournemouth sekarang lah. Okey, aku jangkakan West Ham akan menang. Mungkin 2-1 ataupun 3-2. Okey, competition lain yang terlibat untuk West Ham untuk minggu ni tak ada. 5 rekod pertemuan terakhir lebih berpihak kepada West Ham dengan 3 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan. Rekod player pula 5 pertemuan terakhir, Bowen dan Soucek agak bagus. Bowen ada 3 gol dan Soucek ada 3 assist kat sini. So dua-dua player ni agak bagus sebenarnya untuk korang letak. Tapi untuk game yang agak panjang, iaitu next game, agak kena berkira sedikit. Mungkin korang kena elakkan ambil player West Ham bahagian defend lah. Okay, player terakhir aku dalam prediction aku, mungkin korang berfikir aku akan bawa masuk forward, tapi aku meletakkan satu player bahagian midfield lagi, iaitu Eze, iaitu bermain dekat Crystal Palace. Harga yang pada aku ok, 6.0, bermain bahagian midfield. Minggu dia akan bertemu Sheffield United, kemudian akan bertemu dengan Brighton, Chelsea dan Everton. Last game bertemu dengan Arsenal, ada kekalahan yang agak besar juga, 5-0. Aspek game ni memang terus terang aku cakap akan dimenangi Arsenal, tapi aku tak jangka game ni akan sebesar tu kemenangannya. Tak, aku rasa macam agak teruk lah sebenarnya untuk Crystal Palace punya defend. Kalah sikit tak apa lagi, tapi bolos sampai 5 gol agak kurang menarik. Okey, untuk poin untuk Eze pula ada 2 poin kat sini,
hanya 90 minit main. Statistik menunjukkan ada 4 shoot untuk Eze, on target 2, expect goal kat situ adalah 0.17, kipas kat sini adalah 4, expect assist kat sini adalah 0.06. Dalam 5 games pertemuan terakhir bertemu dengan Sheffield United, ada 2 gol dan 1 assist untuk Eze. Untuk Crystal Palace punya player yang terlibat dengan AFCON dan ASEAN Cup ada 3, Ayer, Sklopp dengan Doucouré. Last Sheffield United menang bertemu dengan Crystal Palace season 19-20 iaitu 0-1 bermain dekat tempat Sheffield United. Selepas tu terus dalam 3 game terakhir tak ada kemenangan, dan perlawanan kali ni aku nampak advantage lah sebenarnya untuk Crystal Palace untuk menang. Predict aku mengatakan Crystal Palace akan menang dalam game ni. Competition lain yang terlibat untuk Crystal Palace tak ada. 5 rekod pertemuan terakhir ada 3 kemenangan dan 2 seri. Rekod player pula 5 pertemuan terakhir iaitu Eze ada 2 gol dan 1 assist. So guys, itu saja player-player untuk minggu ni. Aku harap player prediction aku ni dapat membantu korang untuk memilih player, lagi-lagi kalau untuk game week akan datang. So kita jumpa dalam next video, next live. Assalamualaikum, aku Amy, bye.